Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang ketiga, anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat EU3 menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 275. Ustaz Mahathir membincangkan tentang isu menggunakan tasbih, yakni hukum menggunakan tasbih. Daripada sabbaha yusabbihu tasbihan, kita menyebut subhanallah kita panggil tasbih, alhamdulillah dipanggil tahmid, ya, Allahu akbar dipanggil takbir, la ilaha illallah dipanggil tahlil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dipanggil tarjih, ya, begitu. Jadi tidaklah semestinya guna untuk subhanallah saja. Maksud tasbih di sini untuk berzikirlah, ya. Soalan, bolehkah menggunakan tasbih ketika berzikir, iaitu biji-biji yang diikat di benang, tujuannya untuk kita kira bilangan zikir, bolehkah? Jawapan, penggunaan tasbih ini sudah dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW lagi. Perlu dia tegaskan begitu, kenapa? Kerana ada juga yang mengatakan tak boleh, ni guna tasbih ni bid'ah. Tidak pernah ada dalil yang melarang menggunakan tasbih ketika berzikir. Nanti dia akan bangkang lagi. Dia kata mana boleh kira tak ada dalil yang melarang. Dia kata bab ibadah ni dia kena ada dalil yang menyuruh, bukannya tak ada dalil yang melarang. Adapun dalil yang menyuruh sudah ada, iaitu suruh kita itu memperbanyakkan zikir. Jadi yang paling baik amalan ini adalah yang paling istiqamah. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah Ta'ala adalah yang paling berkekalan, ya, walaupun sedikit. Jadi dia nak berzikir sehari sampai 5,000, rasanya sehari itu je lah. Besok dia dah tak mampu lagi. So dia fikir-fikir yang dia belum istiqamah kot dalam 300. Jadi nak pastikan dia itu zikir istiqamah 300 misalnya, dia zikir, dia adalah tasbih untuk kira. Ataupun zikir yang memang telah disebut bilangan oleh Rasulullah SAW, iaitu zikir yang lepas solat, lepas daripada solat subuh dan lepas daripada solat maghrib, dan dua waktu ini sebutlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Sebagaimana yang imam kita baca tadi, dan juga biasanya di tempat-tempat kita ni baca begitu. Tapi yang dituntut sangatnya dua waktu ini
dijadikan fadilat, diberi 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejahatan, dinaikkan 10 darajat, dan dijadikan perisai dari syaitan. Kemudian Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Jadi yang dua ni walaupun ada bilangannya, kalau kita tak pakai tasbih pun tak masalah, sebab sikit. Senang kita nak bilang 10 dengan jari kita pun dah boleh, 2 kali round dah 10. 7 pun senang kita nak ingat. Tapi kalau 33 tu kalau kita tak bilang, mungkin kita tak tahu. Maka kita bilang tu macam-macam lah. Ada orang bilang dengan luas jari saja pun boleh juga. 2 kali pusingan tambah lagi 3 dah 33. Ataupun gunakan biji tasbih pun boleh juga untuk mengira. Jadi ini hanya alat untuk melaksanakan tuntutan berzikir. Bukan petik tasbih itu sendiri adalah ibadah. Kalau kita tengok kebiasaan orang Arab, dia memang ada tasbih di tangan dia. Dan kadang-kadang tu dia petik. Petik dia bukan zikir pun kadang-kadang tu. Saja dia dah terbiasa. Ya, jadi bukan petik biji tasbih tu yang ibadahnya. Yang ibadahnya adalah zikir. Petik tu jadi ibadah kerana ia adalah wasilah kepada berzikir atau berwasilah kepada mengetahui bilangan zikir. Jadi sepatutnya tidak dia boleh syu'ah kena ada dalil. Memadailah tidak ada dalil yang melarang. Tujuannya adalah untuk mengingat dan mengira bilangan zikir ketika berzikir. Lil wasaili hukmul maqasid. Bagi wasilah itu hukum tujuan. Ada pula kebelakangan ini saya lihat dia kata sama macam tukca, sama macam Samir Buddha. Samir Buddha pun bawa tasbih. Kan Samir Buddha pun pakai ihram. Samir Buddha pakai ihram selalu. Kita ihram haji je, cuma ada oren kan. Samir Buddha punya kain ihram. Begitu tak bolehlah kita pakai ihram sama macam Samir Buddha. Samir Buddha lagi dahsyat dia punya tahallul. Kita tahallul masa lepas haji, dia tahallul sentiasa kan bontak sentiasa kepala dia. Jadi tidak bererti semata-mata kebetulan sama dengan orang kafir maka terus jadi haram, tidak. Bahkan ada perkara-perkara yang asalnya non-Muslim yang buat, tetapi ada oleh kerana sesuai dengan syariat kita, Nabi SAW anjurkan, iaitu puasa pada 10 Muharram. Asalnya itu amalan orang Yahudi. Nabi SAW tanya, kenapa kamu berpuasa pada 10 Muharram? Kata dia, pada hari itulah antaranya diselamatkan Nabi Musa AS daripada Fir'aun pada 10 Muharram. Jadi kami itu berpuasa menandakan kesyukuran. Jadi bersyukur dengan selamatnya seorang Nabi daripada satu bahaya, itu kan sesuai dengan syariat Islam. Dan berpuasa juga bukan bercanggah dengan ajaran Islam. Lalu Nabi SAW anjurkan umat supaya berpuasa juga pada 10 Muharram. Kami yang lebih berhak untuk bersyukur dengan selamatnya Nabi Musa AS berbanding dengan kamu, kerana kamu telah menyelewengkan ajaran Nabi Musa AS, sedangkan kami mempertahankan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Kami lebih berhak untuk berpuasa. Jadi tidaklah semata-mata sama terus Nabi SAW larang. Tinggal lagi untuk nampakkan beza antara puasanya orang Islam dengan puasanya orang-orang Yahudi. Nabi SAW mencadangkan puasa juga pada hari Tasu'ah, iaitu pada 9 Zulhijjah, supaya kalau orang Yahudi puasa 10, kita puasa 9 dan 10. Tapi semata-mata orang Yahudi puasa 10 tidak menghalang kita puasa pada 10. Demikianlah. Semata-mata mungkinlah saya tak tahu, tak belajar agama Buddha ni, tapi mungkinlah orang Buddha pun ada bacaan-bacaan yang dia perlu kira. Kemudian hadis yang menjadi dalil diriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahawa dia bersama Rasulullah SAW pernah masuk ke rumah seorang perempuan. Orang perempuan ni, pembantu ni, dia memegang di tangannya biji-biji kurma ataupun batu kerikil. Sama ada biji kurma ataupun batu kerikil, batu kecil-kecil itu dia gunakan untuk menghitung bilangan tasbih. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ukhbiruka bima huwa aisara min hadha aw afdal. Quli subhanallahi adada ma khalaqa fis samai, subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi, subhanallahi adada ma baina dhalika, subhanallahi adada ma huwa khaliqun, wallahu akbaru mislu zalika, walhamdulillahi mislu zalika, wa la ilaha illallahu mislu zalika,
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi bila Nabi SAW lihat orang itu begitu banyak mengirakan zikir dia tu, Nabi SAW beritahu, saya nak beritahu pada kamu amalan yang lebih mudah lagi. Mana tidak perlulah sebanyak itu kamu berzikir, dan lebih afdal dari segi fadilatnya lebih daripada zikir yang kamu amalkan sekarang ni. Poinnya di sini. Kalau Nabi SAW beritahu yang Aisyah tu okeylah lebih mudah, tapi Nabi SAW beritahu afdal, mana yang wanita itu buat tu bagus juga. Sebab tu yang ini lebih afdal. Misalnya mana lebih afdal, kita solat ba'diyah isyak ke kita solat tarawih? Katalah kita nak cepat. Kalau buat ba'diyah isyak tak tarawih. Kalau tarawih nanti ba'diyah isyak tinggal saja. Mana lebih afdal? Afdal ba'diyah isyak. Kalau solat rawatib, habis itu tarawih haram lah. Tak lah afdal. Mana dua-dua tu baik. Tarawih pun baik, ya. Ba'diyah isyak juga baik. Barulah timbul mana lebih afdal. Nah, mana lebih afdal? Minum arak ke minum air zam-zam? Kan tak ada orang tanya macam itu. Ada pula mana lebih afdal minum air arak, apa kan haram. Mana afdal-afdalnya? Tak ada perbandingan macam itu. Misalnya kalau orang tanya macam ni, boleh jadi mana lebih afdal, minum air biasa ke ataupun air zam-zam? Then okey lah. Kerana minum air biasa tu harus. Dan air zam-zam juga dibenarkan. Tapi mana lebih afdal kalau kita diberi pilihan? Itu masih valid lagi soalan. Tapi kalau satu tu haram, dalam kita cari pekerjaan ni mana lebih afdal Ustaz? Kita jadi tukang sapu ke kita jadi kerani? Betul lah, betul aja dalam pekerjaan ni jangan sesuaian. Kalau kamu lebih pakar, lebih tenang bagian tukang sapu, jadi tukang sapu. Kalau lebih pakar, lebih mahir bidang kerani, ya kerani. Ya. Tapi dia tidak akan tanya mana lebih afdal, dari tukang sapu ke jadi pencuri. Ada orang tanya soalan macam itu. Jadi poinnya, bila Nabi SAW beritahu ini zikir ni lebih afdal, bermakna yang wanita tadi buat mengira-ngira zikir dia tadi itu tidak haram. Tapi kalau nak mudah, ini pendek tapi fadilat besar. Baca yang ini. Apa dia? Katakanlah oleh kamu subhanallahi adada ma khalaqa fis sama, subhanallahi adada ma khalaqa fil ard. Sebab ni sekali sebut tu dah jadi banyak. Ini rahmat Allah. Maha suci Allah bilangan apa yang Allah ciptakan di langit. Dah banyak. Dengan malaikatnya, dengan apa ni, ya. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Maha suci Allah bilangan apa yang Allah ciptakan di bumi. Banyak. Kita sebut sekali je, tapi kita sebut sebanyak bilangan. Jadi ini rahmat Allah. Kalau kita manusia ni, kau mengelak, mana boleh macam tu? Kau perlu sebut banyak kali. Rahmat Allah lah, tak ada masalah. Allah tidak berhajat pun kepada ibadah kita, kita yang berhajat kepada ibadah, dan seterusnya. Jadi ini bukti bahawa kalau mengira-ngira zikir dengan sesuatu, dengan kurma kah, dengan batu kerikil kah, tapi itu dia tak ikat Ustaz. La ilaha illallah. Ikat tak ikat tu atas keperluan. Dia berzikir di rumah, dia ada dalam satu bekas tu, dia pun ambil. Sekarang masih ada macam itu. Orang-orang tarikat misalnya, dia amalkan selawat misalnya, memang dia pakai biji kurma, ambil letak. Habis tu dah tahu dah habis dah 1,000. Dah habis dah 2,000 misalnya. Sebab dia itu bilangan dia. Bila dah kosong dah tahu habis. Boleh. Tapi yang ini dia tak nak zikir macam tu. Dia hanya nak zikir yang 33. Biasanya lepas semayang biasanya di masjid. Masjid dah senang lah bawa dalam poket, ikat. Kau bawa segenggam kan terjatuh, terlepas. Ya tak? Beku, cara pemikiran beku. Bila saya sebut macam tu depan Perdana Menteri, dia orang kata Ustaz aku ni menghasut supaya diharamkan tauhid 3. Lah, apa yang menghasutnya? Itu kan keputusan muzakarah fatwa mufti-mufti bermuzakarah pada tahun 2014. Mesyuarat yang ke-1 senam. Memang mufti-mufti yang kata tauhid 3 itu merupakan satu ancaman kepada ahli sunnah wal jamaah, dan menjadi ancaman diharamkan, keluarkan. Boleh, teoretically boleh belajar tauhid 3, sebab dalam tauhid 3 itu tak semua salah. Ada je pegangan dalam tauhid 3 itu yang betul. Konsep tauhid rububiyah betul, cuma mengatakan orang musyrik bertauhid tak betul. Konsep tauhid uluhiyah, menyembah hanya kepada Allah, itu betul.
Tetapi mengatakan tawasul, tabaruk, istighosah itu salah, tak betul. Konsep belajar asma wa sifat betul, belajar nama Allah, belajar sifat Allah itu betul. Tapi atas nama asma wa sifat memahami ayat Quran secara zahir sehingga meletakkan bagi Allah itu perkara yang bercanggah dengan ayat dan muhkamat, itu tak betul. Jadi kalau kita boleh belajar ayat 3 dengan menyeluruh macam itu, silakan. Tapi biasanya tak berlaku macam itu. Akhirnya yang diajar ayat 3 tu dia anggap ayat 3 itu betul semua. Maka sad dan lizari'ah untuk menyekat jalan elok dikeluarkan. Menghasut ni kalau benda itu tak betul, ini benda betul, apa yang nak dihasutkan? Cuma kamu menyokong ayat 3 itu kamu punya masalah. Itu saya pun tak boleh nak ubah lah kalau kamu memang minat ayat 3. Ya. Banyak riwayat menunjukkan bahawa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf yang soleh, mereka kata ikut salaf. Mereka tak ambil kira pun amalan salaf. Salaf generasi awam Islam ada menggunakan biji kurma, batu kerikil, simpulan-simpulan benang. Benang tu disimpul-simpul. Jadi setiap simpulan tu seolah-olahnya satu biji kurma lah. Dan lain-lain untuk menghitung zikir yang dibaca. Yang penting nak hitung. Kalau kita pakai handphone macam mana? Boleh kan juga. Kamu kan nak hitung. Kan ada alat-alat mengira dalam handphone tu. Ya, itu lagi tak ada zaman Nabi. Kalau nak kira harfiahnya, ya, buang-buang biji-biji ni ada lah juga diamalkan zaman Nabi dan Nabi tak larang. Ya, ini terus tekan-tekan sendiri dengan begitu. Ya, boleh je. Itu yang pertama kali pakai je pun tak ada zaman Nabi. Itu dia untuk kira bilangan penumpang. Dia point ni untuk mengira pengembarari sesuai dengan tugas dia dan nak kira bilangan penumpang. Kita ahli zikir sesuai lah kita nak kira zikir kita, apa masalah. Dan di kalangan ulama Arab Saudi pun ada yang tidak melarang. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, ya, yang terkenal mahir dalam ilmu fiqh, mereka tak larang. Yang ada larang tu Syekh Al-Bani. Syekh Al-Bani dalam bab fiqh, Syekh bin Utsaimin sendiri kritik. Kerana keilmuan di dalam bab fiqh tu tidak ada. Ilmu hadis tu pun kerana dia rajin baca, bukan kerana rajin berguru. Dia rajin baca kitab hadis, maka dia boleh menulis dalam bab hadis. Baik. Imam Suyuti telah menulis tajuk khas tentang perkara ini dengan tajuk Al-Minhah fi Subhat, petunjuk dalam menggunakan tasbih, dengan membawa riwayat-riwayat yang sahih tentang bolehnya menggunakannya ketika berzikir. Sebenarnya kalau riwayat tak sahih pun tak masalah. Pada hukum asal memang dibolehkan kita buat satu benda. Nak kata haram bawa dalil. Tak ada dalil kekallah hukum harus dia. Ya. Tiba-tiba ada pula riwayat yang mengatakan boleh. Itu sudah hanya membantu yang sudah sedia maklum. Yang nak kena dalil betul-betul kuat sahih ni kalau kita nak membuktikan sesuatu yang bercanggah dengan asal. Asalnya benda tu boleh. Kita nak kata tak haram. Kena bawa dalil yang kuat. Tapi kalau kita sekadar nak menguatkan perkara yang asal, tak sahih pun tak apa. Apatah lagi kalau sahih. Tapi tidaklah sampai palsu, ya. Yang palsu tak boleh guna. Baik. Abul Qasim At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam kitab Karamatul Awliya mengatakan, ramai sekali orang-orang yang mempunyai karamah, maknanya orang-orang baiklah. Karamah di sini bukanlah mestinya buat benda pelik-pelik, ya. Orang yang istiqamah di atas kebenaran itu orang yang ada karamah. Tapi kadang-kadang Allah jalankan di tengah mereka itu khawariq lil adah, benda-benda yang luar biasa. Mereka ini menggunakan tasbih untuk menghitung zikir, antara lainnya Syekh Abu Muslim Al-Khawlani dan lain-lain. Jadi kalau nak katakan haram, payah juga. Kerana yang melakukan perbuatan ini wali-wali Allah. Abu Muslim Al-Khawlani ni apa karamah, kemuliaan yang Allah tunjukkan? Kemuliaan sebenar, dia istiqamah atas kebenaran. Tapi pada masa itu nak istiqamah, nak mengatakan tidak ada Rasul selepas Nabi SAW pun diuji. Kita sekarang dah take for granted. Bahkan siapa yang mengaku ada Nabi lepas Nabi itu kafir. Itu akan ditangkap, akan dibolehkan. Tapi zaman itu ada nama Musailamah Al-Kazzab. Dia mendakwa dia Nabi. Dan dia memaksa orang supaya mengaku bahawa dia Nabi. Jadi Abu Muslim Al-Khawlani, ya, ditangkap,
dipaksa supaya mengatakan Musailamah pun Nabi juga. Bila dia tanya tentang Muhammad, kata dia, apa pendirian kamu tentang Muhammad? Dia kata, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pendirian kamu tentang aku? Apa dia tak dengar? Tanya lagi. Bila sampai Musailamah, tak dengar. Jadi Musailamah bakar dia, campak dia dalam api, tak hangus. Lalu dipuji oleh Sayyidina Umar, tak silap saya, adalah di kalangan sahabat radhiyallahu anhu yang berkata, muncullah, syukurlah kepada Allah, Allah pertemukan aku dengan orang yang berlaku apa adanya, apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bukan sahabat, tapi beliau orang soleh di kalangan tabi'in. Jadi dia juga guna tasbih. Ramai wali-wali Allah guna tasbih. Jadi yang mengharap penggunaan tasbih ni pemikirannya beku, jumud. Selesai. Wallahu a'lam. Masuk ke bab yang ke-13. Ada soalan? Bab 13 kita langkau tadi kan, masa sebelum Maulidul Rasul kan. Alhamdulillah. Laju kita baca ni. 1-2 bab dah. Kat mana kita akan sambung? Mahadul Qiyam tu sudah ya? Muka surat 286. Jadi kita pergi langkau terus ke 286. Dari kita dah cerita tentang Maulidul Rasul, tapi ini masih ada kaitan juga lah, iaitu yang disebut sebagai Mahadul Qiyam. Mahal maknanya tempat, Qiyam maknanya berdiri. 286. Belum lagi ada. Soalan, apakah pandangan hukum? Kita nak tahu hukum. Berdiri ketika majlis sama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu dibacakan riwayat tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan biasanya bila orang berjanji itu, bila sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, pakat berdiri batu selawat ramai-ramai. Ada kata tak boleh ni, bid'ah ni, tak ada dalil. Baik, jawapan. Syekh Ja'far Al-Bazanji rahimahullah ta'ala, ada orang pandang lekeh ke Syekh Ja'far Al-Bazanji ni, padahal ni ulama besar yang merupakan salah seorang penyusun kitab Maulid, mengatakan wa qad istahsana al-qiyamu 'inda zikri maulidihi syarifi a'immatun dzu ghayati maramihi wa marmahi riwayatan wa rawihi fatuba liman kana ta'zimuhu. Ini kan mungkin disyairkan perkataan ini. Adalah dipandang baik berdiri ketika menyebut menyebut detik kelahiran yang mulia. Beberapa imam-imam yang mempunyai pandangan yang bagus dan juga periwayatan daripada perawinya, maka beruntunglah bagi orang yang membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdiri itu hanya tanda dia. Sebenarnya tak berdiri pun boleh, tak ada masalah. Tapi itu sebagai menzahir. Kadang-kadang kan kalau ada orang besar yang berhormat, yang amat berhormat, ya, dia dijemput berucap, dia bersilakan yang amat berhormat untuk menyampaikan ucapan. Lalu orang sebelah-sebelah agak berdiri, duduk je lah, yang berucap dia, kamu nak berdiri buat apa? Oh, ni tanda hormat. Ada orang besar, kita dirilah tanda hormat pada dia. Ataupun ulama besar masuk, ya, kita duduk tunggu, dia masuk, kita bakal berdiri. Dia tak perlu pun, nanti nak duduk balik. Itu hanya sebagai tanda hormat. Jadi ini tanda bahawa kita itu membesarkan Nabi SAW. Bila disebut hari kelahiran baginda, kita itu berdiri. Amalan berdiri ketika kisah keputeraan Rasulullah SAW dibacakan telah lama dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dari dahulu hingga sekarang, dan para ulama melihatnya baik. Jadi para ulama yang ada ilmu, yang faham agama, tak nampak pula mereka itu melarang. Sedangkan kita dalam beragama ini disuruh ambil panduan daripada ulama. Habis apa tujuan berdiri kalau tak perlu? Memang daripada asalnya tak perlu, tidak ada satu tuntutan mesti kena berdiri, tidak. Tapi tujuannya hanyalah untuk menzahirkan, memuliakan dan membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia juga adalah untuk menggambarkan kegembiraan. Orang tengok bola tak perlu dalil pun.
Masuk gol melompat masing-masing. Kau kenapa melompat? Kau melompat jadi tambah lagi satu gol ke macam mana? Tak ada, seronok. Dia zahirkan kegembiraan. Ada yang berlari, ada yang lebih parah lagi, buka baju dan sebagainya. Yang Islam ada yang sujud syukur, wuduk tak ada, kiblat ke mana, aurat tak tutup. Itu kena dalilah, sujud tu ibadah. Sujud tu ibadah. Macam apa dalilah kamu sujud syukur ni tak ada wuduk, tak ada apa sujud syukur kena ada tertib dia, itu ibadah. Tapi kalau sekadar menzahirkan kegembiraan, tak perlu dalil. Perasaan sangat gembira dan kesyukuran yang tidak tinggi ini dizahirkan dengan cara berdiri sebagai tanda penuh penghormatan dan kesyukuran. Tapi dia dah jadi adat. Dia bukan serontan macam orang tengok bola kan. Orang tengok bola tu dia serontan, tak apalah. Ini mereka macam dah jadi satu ritual pula. Adat kalau tak melanggar hukum dibolehkan. Bahkan kamu nak melanggar adat tu tak saya dia. La yang bagi khuruj adat an adatin nas illa fil haram. Disebut oleh Al-Imam Ibn Aqil dalam kitab Al-Qunun, dinakalkan oleh Al-Imam Ibn Muflih Al-Maqdisi dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah, adab-adab syara', adab. Mana dalil kita tu tak sepatutnya kita tinggalkan adat yang tidak haram? Itu antara perbuatan Nabi SAW. Adat orang Arab bahawa Kaabah tu bentuknya lebih kurang segi empat sama. Hijri Ismail itu seolah-olah di luar Kaabah. Padahal Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS bentuknya segi empat tepat macam kotak rasul. Sebab Hijri Ismail itu Kaabah juga. Habis kenapa tak bina jadi sampai kotak yang betul, ikut spek asal? Kerana apabila Kaabah runtuh ketika berlakunya banjir, orang-orang Quraisy bina semula Kaabah tu dalam keadaan ekonomi meleset, tak cukup bajet. Buat dekat yang ada lah. Jadi nak buat sampai Haji Ismail itu tak cukup bajet. Jadi buat kecil. Saya kata Aisyah cadangkan, kalau begitu ya Rasulullah, runtuhlah yang Kaabah yang tak betul spesifikasi itu, buatlah ikut spek yang betul. Nabi tak mahu. Nabi SAW bimbang kalau dibuat demikian kerana orang-orang baru masuk Islam. Laulah insanu qaumiki bil jahiliyah la fa'altu. Kalau dah tidak kaum kamu tu masih baru dengan zaman jahiliyah, ya saya akan buat cadangan kamu tu. Tapi sebab mereka masih baru masuk Islam, mereka dah biasa Kaabah macam itu. Kalau diruntuhkan, nanti akan timbul suasana yang tak selesa, berbeza dengan kebiasaan mereka. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang berpegang bahawa sebelum salat fardu maghrib ada salat sunat 2 rakaat, didapati beliau tidak mengamalkan. Jadi orang yang tahu fatwa beliau tanya, kan tuan guru kata ada salat sunat kan, kenapa tak buat? Dia kata sebab orang di sini tak buat. Ada orang di situ mereka tak buat solat sebelum maghrib. Tinggal solat sunat berdosa tak? Tak haram. Oleh kerana adat itu tidak haram, Imam Ahmad ra'i kan. Tapi kalau wajib tak boleh tinggal lah. Kalau haram tak boleh buat lah. Ceritanya kalau tak haram. Bukan yang berdiri itu kata Nabi suruh. Kalau dikata macam tu, kita kena beritahu dah tak betul. Nanti bila sebut kelahiran Nabi, berdiri ya, Nabi pesan suruh berdiri, tak boleh lah macam tu. Kena faham juga yang melakukan tu, kena faham kenapa. Dan ini diambil istiqnas daripada perbuatan para sahabat ketika Nabi SAW masih hidup. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana wan Nabi SAW yuhaddisuna fa idza qama qumna ilahi hatta narahu qad dakhala. Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi SAW ni sering berceramah, bercakap dengan sahabat. Kalau kita sekarang ni mungkin macam ustaz-ustaz dah tazkirah, ulama-ulama bila tazkirah, selesai tazkirah dia pun bangun dah. Jadi kadang-kadang orang ramai macam tu. Tetapi kita lihat yang mana macam ulama-ulama Al-Azhar yang dibawa oleh murid-murid macam semalam tu Syekh Jamal Hafizahullah, Syekh Jamal Al-Faruqi Hafizahullah. Jadi murid dia belajar di Al-Azhar lagi, bawa dia datang sini, dia lepas kuliah dia bangun, yang lain otomatik bangun sebagai hormat. Jadi sahabat bila Nabi SAW bangun, kami pun bangun. Dan kami
stay berdiri sehinggalah kami lihat Nabi dah masuk dalam rumah, barulah kami duduk atau pergi tempat lain. Tapi selagi mana Nabi masih berjalan dari masjid nak masuk tu, Nabi berdiri sebagai tanda hormat. Jadi walaupun Nabi SAW dah wafat, hanya kata sebut Nabi pun kita itu ada rasa hormat kepada Nabi SAW. Tapi ada juga Nabi SAW tak bagi berdiri, itu tawadhu. Nabi SAW insan yang tawadhu. Jadi ulama-ulama bersabati macam tu. Kadang-kadang bila orang berdiri, dia suruh duduk. Tapi orang berdiri juga sebagai tanda hormat. Tapi tandanya berdiri untuk orang yang mulia ni adalah sunnah Nabi suruh. Tapi kepada orang lain lah. Rasulullah SAW menyuruh kaum Ansar berdiri untuk memuliakan ketua mereka, iaitu Sayyidina Sa'ad dengan sabda baginda, "Qumu ila sayyidikum." Apabila Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu masuk, Sayyidina Sa'ad ni ketua orang Ansar. Jadi Nabi ajak adab. Ini ketua kamu masuk, berdiri, hormat pada ketua kamu, berdiri ni untuk ketua kamu. Mulia Sayyidina Sa'ad ke mulia Nabi SAW? Jelas mulia Nabi SAW. Jadi sahabat faham. Walaupun Nabi tak suruh berdiri, bahkan ada masanya Nabi suruh mereka duduk, tapi mereka mendahulukan adab. Dan Nabi SAW juga mendahulukan adab, iaitu tawadhu. Jangan pula kita marah pula, orang kenapa tak berdiri aku masuk ni? Tu tak ikut sunnah lah tu. Yang berdiri itu bagus, yang suruh berdiri itu yang tak bagus. Tapi kalau dah memang tertib dia macam, tak tahulah kalau askar ke apa, ada prosedur dia. Kalau ketua masuk kena berdiri, kena tapik apa semua tu, itu tak apalah, itu disiplin pasukan ya. Jika disuruh berdiri kerana menghormati orang lain yang mempunyai kelebihan, maka lebih-lebih lagi lah kita itu menghormati dan memuliakan Rasulullah SAW. Baik, satu renungan. Menarik juga ni, kadang sembang-sembang dengan orang-orang yang kurang faham ni, kadang berlaku kejadian secara praktikal kod dia faham, iaitu kisah Habib Abdul Rahman As-Saqqaf ya, rahimahullah ta'ala. Diceritakan bahawa pengarang Bada'i Tabut Al-Alamah Al-Habib Abdul Rahman bin Ubaidillah As-Saqqaf rahimahullah dalam rihlahnya ke Makkah untuk menunaikan umrah telah membaca maulid junjungan Nabi SAW dalam Masjidil Haram. Baca maulid dalam Masjidil Haram bersama teman dan murid-murid beliau. Satu kumpulan baca maulid. Maknanya cerita kisah Nabi SAW, sirah Nabi. Tak kala sampai kepada kisah kelahiran junjungan Nabi SAW, yakni Mahadul Qiyam, sebagaimana kebangsaan Islam di seantero alam, mana seluruh dunia ini amalan biasa. Kadang-kadang orang nak pelekeh tentang amalan tu, dia kata ini tempat lain tak ada buat, Malaysia aja buat. Kalau Malaysia aja buat, kita Malaysia ke mana? Kalau Malaysia tu ke mana? Ya, ada adat-adat orang kita yang bagus. Tapi sebenarnya tidak. Kan dulu orang kata selawat tarawih di Malaysia aja buat, ataupun Malaysia dan Indonesia saja buat. Terbukti satu dunia selawat tarawih. Jadi satu dunia juga mengamalkan. Bagi yang mengamalkanlah, bagi yang membid'ahkan tu dia tak amalkan. Maulid pun dia tak sambut. Apa hal nak Mahadul Qiyam? Ini maknanya bagi majoriti umat Islam yang masih meraihkan maulid, mereka berdiri ketika hari kelahiran Nabi SAW disebut, lalu sambil berselawat ke atas junjungan Rasulullah SAW. Hal ini diperhatikan oleh petugas Masjidil Haram. Ketika itu Arab Saudi berada di bawah pemerintahan Abdul Aziz Al-Saud. Maknanya sudah ada fahaman Wahabi pada masa itu. Sebab sebelum daripada bangkitnya Muhammad bin Abdul Wahab, tidak ada fahaman Wahabi. Makkah ada sunnah wal jamaah. Sampai sekarang pun Makkah Madinah masih ada sunnah wal jamaah. Cuma adalah yang terpengaruh dengan Wahabi dan dia ada kedudukan, dia ada jawatan, dia pegang itu, pegang ini, senampak mainstream di sana. Tapi saya difahamkan pemerintah Arab Saudi sekarang pun cuba menjauhkan imej Wahabism sebab dia anggap keras. Dunia dah kaitkan Wahabism ini dengan terorisme, jadi dia pun malu. Cuma cara dia nak buang imej Wahabism tu ke arah sana lah pula. Konsepnya, hiburannya sepatut bawa kepada Asy'ariyah, bawa kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak apalah, itu cerita di sana. Yang penting pada masa itu sudah ada fahaman yang keras di sini yang membid'ahkan ini. Jadi petugas datang kepada Al-Habib dan dengan kasar menyuruh beliau berhenti. Mereka memang macam tu. Kadang duduk lama depan makam Nabi pun dia halang.
Lah apa masalahnya? Dia ada suuzon ke kita tu sumpah Nabi ke macam mana? Lalu suruh pergi, berhenti. Jadi Habib Abdul Rahman cuba memberikan penjelasan kepada petugas itu. Orang Arab dia jawab. Kita orang Melayu ni satu karakter kita tak suka sangat nak bergaduh. Lain orang Indonesia dia lebih rajin bergaduh dengan Arab. Kita orang Malaysia ni kita peaceful. Orang Melayu ni malah aku dah duduk depan Kaabah, dah duduk Masjidil Haram nak pergi gaduh dengan Arab tak masalah. Pula kita tak pandang dengan Arab. Kan dia cakap Arab, kita cakap Jawa, sama-sama tak faham. Jadi beliau cubalah nak terangkan begini-begini, tapi sia-sia. Jadi tak mau kecup, berhentilah. Daripada jadi kaedah dalam masjid, tak apalah, dia berhenti. Kadang perangai dia, kita tengah semayang pun dia halau. Hajar betul. Kod ia pertunggulah orang ambil semayang. Nabi suruh semayang dengan tenang, kau suruh semayang cepat pula. Semata-mata kerana kau di situ tak boleh semayang. Okeylah, lepas waktu semayang kau suruh dia pergi, kau tak letak tanda tempat ni tak dibenarkan solat. Dia waktu tengah semayang. Tak ada adab. Tak ada adab, tak ada ilmu. Tapi tak apalah, Habib ni tak mau kecoh, berhenti. Tak kala tiba waktu salat maghrib, maka datanglah Raja Abdul Aziz. Kadang-kadang raja ni dia lebih rasional daripada orang-orang yang laksanakan agama ni. Kalau awak boleh terang pada dia terima. Kalau dia lebih open minded lagi, dia bergantung pada siapa yang nasihat dia. Raja dia bergantung siapa nasihat dia. Kalau dia boleh terima logik kita, dia terima. Ini yang berlaku. Jadi beliau datang untuk salat jemaah. Jadi melihat ketertiban raja, maka para jemaah terutama petugas berdiri menghormati. Janganlah pegawai-pegawai datang berdiri, raja ni berdiri. Namun Habib Abdul Rahman tidak berdiri, duduk je. Dia ada point, dia nak make a point di situ. Dia tak berdiri. Dia tak peduli benar raja. Jadi perbuatan Habib Abdul Rahman tu dilihat oleh raja perasan, ini seorang tak berdiri pula. Jadi selepas solat, raja menyuruh memanggil Habib Abdul Rahman datang menghadap. Raja nak tahu kenapa seorang ini tak berdiri. Boleh berdiri. Lalu Habib Abdul Rahman mendatangi raja. Lalu beliau ditanya oleh raja mengenai perbuatannya tidak mahu berdiri menghormatinya. Raja tanya, kenapa tadi kamu tak berdiri, orang lain semua berdiri? Dengan tenang dan penuh adab, Habib Abdul Rahman bertanya kepada raja, siapakah yang lebih mulia, junjungan Nabi SAW atau bagi dia raja? Rasulullah lebih mulia atau antum lebih mulia lagi? Lalu jelaslah raja jawab Rasulullah. Segah-gah raja pun dia masih orang beriman. Takkan dia nak jawab aku lebih mulia pada Rasulullah. Tak tergamak dia. Pasti dia mengaku kalau Rasulullah lebih mulia. Lalu dan di sinilah poin dia. Habib Abdul Rahman pun menceritakan kisah petugas Masjidil Haram yang melarangnya untuk berdiri kerana memuliakan Nabi SAW. Oleh kerana berdiri untuk memuliakan Nabi SAW dilarang, maka apa perlu berdiri untuk menghormati orang yang jauh lebih rendah daripada Nabi? Ini logiknya. Kalau orang yang lebih mulia pun kamu tak bagi berdiri, orang yang kurang mulia tentulah tak payah berdiri. Setelah mendengar penjelasan Habib Abdul Rahman, Raja Abdul Aziz As-Saud pun segera memerintahkan para petugas dan penjaga Masjidil Haram agar tidak mengganggu dan menegak segala perbuatan dan amalan yang dilakukan oleh Habib Abdul Rahman dalam masjid yang mulia tersebut. Kadang-kadang pegawai ini yang lebih pada raja. Raja kalau terang elok-elok, mahu diterima. Tapi kadang-kadang yang pegawai yang sekeliling menteri juga atau apa, mereka yang lebih-lebih. Tapi alhamdulillah, bila diterangkan, raja menerima logik yang disampaikan oleh Al-Habib rahimahullah ta'ala. Selesai. Kita ni nak kena boleh fikir ni. Next kitab nak baca apa? Di sini dah habis kitab Masailul Tauhid. Ya, ini kitab yang kedua. Sebab next insya-Allah bulan depan, tahun depan tahun depan kita akan masuk bab yang terakhir, miscellaneous, umum, yang mana subtopik yang pertama membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW tidak sesat. Berita Nabi kita seperti pula ikut berita bersaing lah. Nabi tak sesat, apa kita nak cerita pula? Semua orang tahu Nabi membawa hidayah, takkan Nabi tak sesat.
Ya. Dimaksudkan oleh Islam Mahathir ini kerana di Malaysia sendiri pernah ada orang mengatakan Nabi SAW dulu sebelum dapat wahyu Nabi sesat. Lepas dapat wahyu baru Nabi tak sesat. Ini pemikiran yang bahaya ya. Tafsir secara literal tak ayat Quran itu dimaksudkan di sini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataqu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah.